ada switch, tingkat 3 ada switch. So ini adalah konsep macam lab 2, maksudnya two way switch. Kamu boleh on bila berada dekat tingkat 3 ataupun kamu boleh on bila berada di tingkat 1, on ataupun off lah. Tetapi apa yang terjadi dekat tingkat 2? Tak ada switch kan? So untuk lab 3 basically dia ada intermediate switch. Maksudnya switch perantara. So kalau ada orang dekat tingkat 2, contoh malam gelap, dia nak onkan lampu, dekat situ pun kita letak switch, intermediate switch. So intermediate switch tu adalah macam lab 3 lah basically. Tetapi dia punya wiring pun sama macam lab 1 dengan lab 2. So kita skip lah itu. And then kita akan sambung dengan lab 4 dengan lab 5. Okey, lab 4 dengan lab 5 ni adalah mengenai soket outlet ataupun power socket. Power socket ni yang biasa kamu itu adalah yang dekat dinding rumah kamu tu kan, ataupun kamu punya bilik tu kan, ada soket untuk cas handphone ke, untuk onkan laptop dan sebagainya lah. Okey, so kita akan meneruskan dengan lab 4 dengan 5. So saya akan terangkan macam mana lab 4 secara teori. Untuk video, hari tu saya dah forward kan. Contoh dia, video soket untuk radial, and then soket untuk ring, and then dia punya different radial and ring connection. So kamu tengok balik video tu. Okey, so untuk lab 4, sekejap saya buka dia punya slide. Okey, ada tak dekat kamu punya komputer? Tak ada, sir. Tak ada? Sir tak present lagi, sir. Okey, Sir. share. Ada? Okey, sir, baru ada, sir. Okey, ada Okey. So yang lab 1, lab 2 dan lab 3 adalah berkenaan lampu. Lamp wiring installation. Dan yang lab 4 dengan 5 ni adalah power circuit installation. Maksudnya kamu nak buat pendawaian mengenai soket tu lah, soket outlet yang 3 pin yang dekat dinding kamu tu, dinding rumah tu. Okey, so kita tengok dia punya lab 4 ni. Okey, yang ni kamu isi sama Maksudnya kamu punya member tu 2 orang, siapa, nombor metrik, lepas tu instructor, lepas tu tajuk apa? Lab 4, tajuk dia apa? Tulis, experimented kira hari ni lah. Submission, so minggu depan ke ataupun bergantung pada kamu. Okey, rubrik sama. Okey, so apa kita punya aim? Aim kita punya lab ni. Okey, yang pertama adalah to perform single phase for power unit, power circuit of radial connection of socket outlet. So basically rumah kita adalah single phase Rumah kita single phase. So kita nak buat
wiring power circuit of radial. Keyword dia dekat sini adalah radial connection. Okay, so objektif sama macam yang lepas, wiring regulation lah, method marking cable, color code dan sebagainya. Maksudnya color code ni samalah. Merah, biru, hijau ke kan, kuning, biru, hijau dan sebagainya lah. Itu adalah color code. Okay, kita tengok overview sikit. So sebelum ni, untuk circuit ni basically ada dua. Yang pertama itu lighting yang macam lab 1, lab 2, lab 3 tu lah untuk lampu. Yang kedua power circuit. Ni yang kita nak buat hari ni. Power circuit ni maksudnya socket outlet tu lah. Okey, dalam power circuit ni basically dia ada dua jenis wiring. Yang pertama radial. Yang kita lab 4 ni adalah radial. And then ring. Ring adalah lab 5. So maksudnya kita boleh combine lah benda ni. Dia tak ada beza. Dia tak jauh bezanya. Maksudnya ada sikit saja perbezaan dan kita boleh combine. Okey, apa yang dimasukkan radial circuit? Okey, a radial circuit is a main power circuit found in some home. Okay, to fit socket and lighting point. Okey, dia punya keyword dia kat sini adalah rated cable feeding one power point then going to the next. Okey, maksudnya kalau ada soket 1 dengan soket 2. So daripada soket 1 tu masuk ke soket 2. And dia punya yang penting adalah terminate with the last point. Maksudnya dekat ujung tu kamu stop. Tak ada sambung dekat mana-mana lagi. Itu dia punya maksud. So kalau basically untuk soket ni ada dua saja. Soket 1 dengan soket 2. So itu dekat soket yang kedua tu kamu stop. Tak ada sambung. Okey, spek dia adalah kamu gunakan kabel 2.5. Okey, untuk soket 2.5 Kalau untuk lampu yang lepas kita gunakan 1.5. Okey. Lepas tu 20 ampere. Kamu tengok ni, 20 ampere fuse MCB. Dia punya spek. Okey, lepas tu dia punya keluasan bangunan 30 square meter. 30 square meter ni lebih kurang 6 kali 5 kan. Lebih kurang 15 kaki darab 30 kaki lah, macam bilik lah kecil. Dia punya tu. Okey, itu yang pertama. Kalau yang kedua, kita boleh gunakan juga. Okey. 4 mm kabel. Lepas tu fuse dia MCB tu 32 ampere. MCB fuse ni Lepas tu 60 square meter. Kalau 60 square meter kita boleh gunakan 4 mm 32. Tapi basically biasa kita gunakan 2.5 dengan 20 lah. Sebab kita punya rumah tu basically lebih kurang 30 square meter. Okey, kamu tengok dia punya drawing macam mana. Okey, ini DB, distribution board. So dekat distribution tu, neutral ni daripada tiang elektrik dekat depan rumah kamu tu masuk ke meter, and then dari meter kita sambungkan neutral ni ke DB board. DB board macam yang kat rumah kamu tu. Kamu masuk pintu, lepas tu dekat dinding belah kiri ke tu kan, gantung pintu kamu lah. Dia ada satu kotak putih tu. Itu adalah DB board, distribution board. And then kamu ada live pun sama. Daripada kamu punya tiang elektrik masuk ke meter TNB tu, and then sambung ke DB board. Okay, so dari DB board ni lah kamu nak sambungkan kepada soket. So kamu tarik live dia, tarik earth dia, tarik neutral, sambung satu soket.
Okay. And then kamu sambung lagi satu soket. Dua saja Kamu tengok dia punya spek tu, dua saja. Kamu jangan lebih-lebih pula. Jangan 3 ke 4 ke. Kan? 2.5 with 220 ampere fuse. Fuse tu dekat letaknya MCB tu dekat kamu punya box tu. Kamu punya yang dekat pintu tu, kamu tengok kan banyak dia punya knob tu. Boleh turun, boleh naik kan. Kalau kamu tekan, dia akan trip. Itu yang ada tombol-tombol tu adalah semua tu adalah MCB. MCB tu ada 6 ampere, 16 ampere, 20 ampere, 30 ampere. So bergantung kepada kamu punya wiring dekat rumah lah. Kalau rumah yang lama-lama basically sampai 20 ampere je. Sebab dia tak ada macam-macam kan. Kalau macam sekarang ada aircon yang lagi power, ada oven masak kek ke apa kan. Itu dia kena kira berapa arus and then berapa MCB yang digunakan. Okey, boleh faham? Radial connection. Boleh sir, insyaAllah. Boleh senang je ni. Okey, so sekarang untuk lab ni basically kita guna casing. Kan? Tapi function casing sama aja dengan yang sebelum ni, yang kamu guna conduit tu. Conduit yang macam pipe tu kan, yang kamu guna macam lab 1 tu, sama aja, tak ada beza lah. So either kamu nak guna casing pun boleh, kamu nak guna conduit yang putih tu pun boleh, tak ada masalah. Okey, cuma kalau untuk yang casing ni, ni kamu kena tahulah dia punya skill, macam mana nak potong, nak belokkan kan. Kamu ada angle, lepas tu kamu kena guna casing, kamu just gunakan dia punya joint kan, macam T-joint ke, elbow ke kan. So ikut kesesuaian lah, either nak guna casing ataupun conduit. So kalau kamu nak belajar gunakan casing, so kita dekat lab ni kita gunakan casing, tak ada masalah. Okey, equipment. Equipment sama aja macam lab 1, lab 2, wiring, scissor, cutter, test pen dan sebagainya. Cuma dekat sini kita ada nombor 10 tu, socket tester. Socket tester ni maksudnya kita nak test socket 1 tu okey ke tak, socket 2 okey ke tidak. Kalau macam lab 1, lab 2, just kamu test gunakan mentol kan. Kita pasang supply yang kamu klip wire tu, wire hijau, wire biru, wire merah tu, kamu klipkan, itu adalah power supply. And then kamu boleh test lampu tu nyala ke tak nyala. Kalau nyala okey lah, kalau tak nyala maksudnya wiring kamu ada problem. Okey, socket tester, hari tu saya dah bagi contoh kan, gambar dekat WhatsApp group tu, kamu tengok lah dekat situ. Nanti saya explain apa benda dia punya tu. Okey, yang lain sama. Cuma yang lain tu itu adalah kabel tadi 2.5, lepas tu wire ni samalah, black, green, red, yellow. Red, yellow, blue ni yang menggunakan 3 pasar lah. So kalau single phase, kamu boleh gunakan red, kamu guna yellow ataupun blue, bergantung lah. Black dengan green ni, black adalah neutral, green adalah earth. Ni casing ke conduit sama aja. Okey, so itu dia punya equipment. Procedure sama. Kan? And then kamu ada ceiling, ni dimension sama, tak ada masalah. Okey, sekarang kamu ada dimension, katakan sini 200, 300, 500. So wiring wire kamu adalah kalau sini 200, 500 adalah 700 kan. Lepas tu kamu ekstrakan 50 cm. Kalau ini 500 mm, so kamu ekstrakan 500 mm juga lah. Supaya bila kamu ada bengkok-bengkok tu, wire tak terpendek. Okey, so kamu tengok dia punya schematic. Wiring diagram dia, okey.
So kamu ada 3 wire. Okay, so kamu ada 3 wire. Okay, so wire earth, neutral, live ni sama. So kamu ada soket 1, soket 2. So daripada supply ni ataupun incoming, kamu masukkan live dekat kamu punya soket tu. And then daripada soket tu kamu tarik ke soket 2 L dia. Sambung aja. Dia ada terminal dia tu, kamu just terminal tu pun ada tulis live, neutral, earth kan. So kamu sambung lah. Neutral pun sama. Masuk soket 1 and then masuk soket 2. Masuk earth soket 1, soket 2. Okey. Yang dikatakan tadi N dekat terminal point. So kamu punya wiring tu dekat sini dia stop. Dia tak pergi mana-mana. Itu dia punya maksud tadi, yang radial tu. Okay, so daripada input, masuk soket 1, and then masuk ke soket 2. So dia end dekat situ. So itu adalah radial. Okay, so bila kamu dah pasang benda ni, and then kamu kena buat testing. Okay, testing. Okay, testing sama macam yang lab 1, lab 2. Maksudnya kamu ada soket 1 ni, S01 ni. So kamu test left dengan left, N dengan N, E dengan E. Maksudnya dekat sini, okay. So L dekat incoming ni, L dekat soket 1, sebab soket 1 kan. Okay. So kamu ambil multimeter tu, setting pada resistor, sebab kamu nak check dia punya tu, resistor. And then kamu touch yang positif dekat L, yang merah tu. And then touch yang negatif dekat L yang dekat soket. So multimeter tu kamu baca lah dia punya bacaan. Okay, bila on condition, maksudnya on, current boleh masuk kan. Current masuk sini. So dia mesti ada current. So bila ada current, sini mesti on condition adalah 0 ohm. Betul? And then kalau off current tak ada, so dia infinity. So ini 0, infinity ohm. So kamu tulislah dekat kamu punya lab sheet tu jawapan dia. Okey, untuk N dengan N, E dengan E, N dengan N, E dengan E, kamu tengok. Okey, so set. Okey, N dengan N. Okey, N incoming tu sama juga, kamu touch probe yang merah dekat N sini. And then touch yang hitam dekat N socket tu. So soket tu kamu jangan pasang dulu dia punya cover tu, jangan screw. Sebab kamu nak test dia punya terminal, macam switch lampu dulu tu kan. Kamu tak screw dulu lampu tu, kamu buka dia punya penutup tu, casing tu, kamu touch dekat terminal tu, baru kamu check. Bila dah okey nanti baru kamu pasang ataupun screw dekat kamu punya wiring bay tu lah. Okey, N dengan N ni tak ada concern dengan switch kan, macam lampu. Dia tak ada concern dengan switch. E pun sama, tak ada concern dengan switch. So maksudnya either on off ke, N dengan E ni mesti bersambung, wirenya tidak putus. So N dengan E tu bacaan dia mesti 0 ohm, 0 ohm. So ini 0 ohm, 0 ohm, 0 ohm, 0 ohm. Okey, faham? Faham, sir. Okey. Okey, untuk soket 2 pun sama. Ni soket 2 ni. Okey, kamu tengok soket 2 kan? Soket 2, okey. So kamu touch L dekat sini, incoming, positif. Lagi satu yang hitam, probe hitam multimeter tu dekat negatif. L yang soket 2 ni. So kamu tengok dia punya bacaan. So maksudnya kalau dia on kan,
dekat incoming ni current akan flow masuk soket 1, pusing, masuk soket 2. So soket 2 ni kalau on, bacaan dia mesti 0 ohm, maksudnya ada current. Tetapi kalau off, dia mesti off, tak ada current. So rintangan adalah tinggi. So dia adalah infinity. So maksudnya kat sini adalah 0 ohm, lepas tu sini adalah infinity. Okey, macam mana kamu nak test ni kan? Kamu tengok kamu punya soket kan. Katakan kamu pasang, kamu ada 2 soket, kamu sini pas soket 1 ni pasang komputer, soket 2 ni kamu pasang printer. Kan? Okey, bila kamu off soket 1, off komputer, soket 2 ni pun still on. Printer kamu still on kan? Tak ada kena-mengena dengan soket 1 sebab kamu punya current tu akan masuk soket 1 and then masuk soket 2. Dia tak ada kena-mengena dengan soket ni lah, S01. Okey, so ini kosong, ini infinity. And then kalau N dengan N samalah. E dengan E pun sama. Okey, N dengan N ni masuk sini, pusing sini pun sama. So dia tak ada masalah. Okey, N masuk soket 1, N terus sambung soket 2. So dia mesti wire tu tak putus. Mesti condition okey. E pun sama. So dia tak ada kena dengan soket 1. So dia punya bacaan adalah infinity 0 ohm and then 0 ohm, ni pun 0, 0. Boleh? Boleh sir. Okey, untuk table 7.3 okey, ini continuity test between S01 dengan S02. So dekat table kamu ni adalah S02, S02 kan. So kamu betulkan yang S02 tu, yang kolom yang pertama tu jadi S01 lah. Okey, maksudnya 01 dengan 02. So maksudnya dekat sini ni soket 1 ni 01, 02. So kamu nak check L dekat soket 1 ni, kamu touch probe merah. L soket 2 kamu touch probe merah. So dia mesti bersambung. Kan? And then N dengan N, E dengan E. Pastikan semua itu bersambung lah. So dia punya bacaan adalah kalau on, maksudnya 0 ohm lah. Kan? Kalau on dengan off, ini pun 0 ohm sebab dia tak ada concern dengan off live ni. Kalau soket 2 off, soket 1 off, soket 2 on, so dia pun boleh on, maksudnya 0 ohm. Tetapi kalau dua-dua off, maksudnya current tak ada flow kan? Tak ada flow dalam wire kamu tu. Dua-dua off kan? So bacaan dia adalah infinity. Kan? Dua-dua off kan? So dia tak bersambung. Okey, N dengan N semua adalah dia mesti bersambung. Soket 1 dengan soket 2 mesti bersambung. So dia punya bacaan dia adalah 0 ohm, 0 ohm, 0 ohm, 0 ohm, 0 ohm, 0 ohm, 0, 0 sebab dia tak ada concern dengan switch. So dia mesti macam itulah bacaan dia. Okey. So itu continuity test between soket 1 dengan soket 2. Okey, bila kamu dah siap continuity, macam lab 1 juga kamu ada short test. Okey. Okey, short test ni kamu tengok. Short test at incoming cable. L dengan N dengan E
L dengan E. Kamu tengok dia punya ayat tu add incoming cable. So kamu boleh ambil dekat sini incoming cable. Okay. So short test ni maksudnya L ni dia tak kacau N tak kacau L, E tak kacau L. Maksudnya dia punya wire tu sendiri ikut dia punya jalan lah. Okay. So maksudnya L dengan N ni tak short. N dengan E tak short. L dengan E pun tak short. So bila kamu touch positif dekat L, negatif dekat N, bacaan dia adalah infinity. Sebab tak short kan. Okay, sebab tak short. And then kalau N dengan E pun tak short. So dia bacaan mesti infinity. Lepas tu L dengan E pun tak short, bacaan infinity. Tetapi kalau kamu dapat bacaan macam mungkin 500 ohm ke 500 kilo ohm, maksudnya wire kamu tu mungkin ada problem lah. L dengan N ni contoh ada short. Contoh dia punya wire insulator tu dah dimakan tikus ataupun koyak. So L ni koyak, N ni pun koyak. So dia punya konduktor tu, copper dalam wire tu bercantum. So itu boleh menyebabkan short. So bila short and dia akan trip. So DB board kamu tu yang dekat pintu tu function dia adalah untuk prevent daripada berlakunya kebakaran. So bila trip, automatic current daripada TNB tu tak sampai ke soket ni lah. Kalau MCB kamu tu tak function, DB board tu tak function, so bila N dengan L ni short, dia akan berasap, lama-lama dia akan terbakar. So ini boleh menyebabkan kebakaran. Sebab itu kalau bangunan-bangunan lama kan, contoh dulu rumah-rumah kedai daripada kayu, bila ada kebakaran, bomba akan cakap short circuit, short circuit. Itulah dia punya maksud. Maksudnya litar berlaku, litar pintas. L dengan N ni short atau L dengan E short. So dia berlaku litar pintas dan boleh menyebabkan kebakaran. Sebab itu kita gunakan fuse, MCB itu. MCB yang dekat rumah tu function dia itulah untuk mencegah daripada overload ataupun short circuit. So dia akan trip kamu punya itulah, litar akan diputuskan bekalan elektrik. Okay. And then last kali kamu gunakan ini dah tadi infinity semua. Okay, socket tester. So socket tester kalau kamu rujuk yang saya bagi picture dekat grup WhatsApp tu. Okay, so dekat sini dia cakap testing using power supply. Okay. So maksudnya power supply tu kamu bekalkan sini yang hari tu gunakan klip merah, biru, hijau tu. Kamu klip dekat wire-wire ni and then kamu test soket 1 dengan soket 2. Okay, so kamu kalau lab 1 kita pasang klip kan, and then kita check on off lampu tu, tengok menyala ke tak menyala. Tetapi ni kita tak ada mentol, tak ada lampu, so kita gunakan soket tester. Okay, so kamu pasang supply and then kamu pasang soket tester tu dekat S01. Kalau dah siap, masuk pula dekat S02. Okey, sekejap saya tengok dia dulu. Okey, soket tester ni kalau yang saya contoh yang saya WhatsAppkan hari tu, model dia adalah ZPCT 1806 ampere kan. Okey, ini model ni lah. So setiap soket tester dia ada sendiri dia punya indikator lah. Contoh yang ini, okey, kamu tengok tu dia adalah 3 pin. So maksudnya kamu plug dekat sini, kamu tester tu kamu plug dekat sini and then supply on. So kamu tengok dekat table kamu tu. Okey, yang ni. Kamu dekat soket 1
condition off. Okay, bila condition off, so maksudnya kamu punya soket tu dia akan jadi betul lah, correct kan? Dia punya bacaan tu akan correct. Kalau tak correct, incorrect, kamu tengok indikator tu dekat kamu punya soket tester tu. Maksudnya kalau correct dia adalah hijau-hijau, hitam tu maksudnya LED yang merah atas tu tak menyala. Yang hijau dua tu menyala. So dia correct. Maksudnya betul lah kamu punya lita. Tetapi kalau bila kamu cek dia akan jadi hijau, lepas tu tak nyala, LED yang ketiga merah tu pun tak nyala. So maksudnya lita kamu tak ada grounding, earth tak ada. And then kalau yang ketiga tu, LED hijau yang pertama tak nyala, yang kedua nyala, tiga tu merah. So live earth reverse. Maksudnya live tu kamu termasuk ke earth termasuk ke terminal live. So dia reverse. So itu pun tak betul lah. Ataupun hijau, lepas yang kedua tu tak nyala, yang ketiga merah menyala. So neutral, reverse. Live dengan neutral. So kamu kena check condition ni lah. So S1, S2 ni sama. So bacaan dia adalah betul. Correct. Yang kedua ni pun correct. Semua betul lah. Kalau dia cakap incorrect, maksudnya kalau kamu dapat contoh yang row yang ketiga, keempat, kelima tu, so kamu dapat kamu punya lita tu basically ada masalah. Tetapi basically pada asasnya kalau kamu punya continuity test ni okey, lepas tu kamu punya short test okey, post yang kat sini tak ada masalah. Kalau yang atas tu semua okey lah. Cuma kadang-kadang ada jugalah mungkin bila kamu pasang tu skru dia tanggal tercabut ke kan, kamu tak ikat kuat ke, tu mungkin juga berlaku. So kamu kena check lah. Okay, so kamu jawapan ini semua betul. Ini semua betul lah. Okay, setakat ni faham untuk macam mana result tu dapat? Faham Okay, lepas tu analisis. Ini analisis continuity test. Ini macam tadi lah yang saya explain tu. Kamu letak, katakan untuk yang ini tadi macam lab 1 juga. Okey, katakan yang ni S01 L dengan L. Okey, kamu letak probe ini L dengan L. Lepas tu kamu explain lah. Positif dekat L, negatif dekat L ini. And then kalau 0 ohm, wire okey. Kalau infinity off condition, wire pun okey. N dengan E pun sama. Lepas tu untuk soket 2 pun sama, 3 pun sama dan seterusnya. Untuk short test pun sama. Short test tadi L dengan N, probe positif dekat L, yang hitam N negatif dekat N, dengan lepas tu bacaan dia infinity. So condition power cable adalah okey. So kamu buat gambar tu and then kamu explain. Okay, so dia punya ni dah tadi saya dah explain. Okay, conclusion, refer objektif. Itu je. Okay, gambar, attachment, complete wiring installation with socket tester on. Maksudnya lampu tu menyala lah. So ini tak ada lah, tak payah, gambar tak payah. Okey, yang ni pun tak perlu sebab kamu tak buat. Okey, lab 4, okey, faham? Ada pertanyaan lab 4? Okey, semua? Okey, so kalau lab 4 okey, kita masuk lab 5. Tapi basically lab 5 ni pun sama jugalah macam lab 4. Dia punya testing ke apa, cuma dia adalah
ring connection. Okey, ring connection ni apa bezanya? Okey, nanti saya tengok dia punya tu. Kita tengok. Yap, saya ni. Present lab 5. Okey, nampak lab 5? Nampak sir. Okey. Okey, dia punya tajuk pun sama. Cuma dekat sini last kali tu ring connection. Soket tu sama, ring connection. Okey, kita tengok dia punya tu. Okey, yang ni sama, kamu isi balik. Okey, rubrik sama. Okey, aim kita yang tadi nak buat radial kan. So sekarang ini kita nak buat ring. Itu je beza dia. Lepas tu objektif sama. Okey, dekat sini. Apa dia punya overview? Power circuit tadi kamu dah tahu ring dengan radial. Okey, radial kamu dah tahu tadi ada dua. Kan? Gunakan 20 ampere, kabel 2.5, lepas tu soket tu ada dua saja. Okey? Okey, untuk ring, apa dia punya definition ataupun dia punya meaning? Okey. Cable leave the consumer unit and travel to each socket on the main, and when reach the last socket, it return to customer unit. Okey, itu dia punya keyword, return. Kan? Kalau yang tadi, kalau radial tu daripada leave from consumer socket 1 and socket 2 and terminate at socket 2. Tetapi yang ni daripada socket 2 tu ataupun socket 3 ke socket 4, dia return back to consumer unit. Maksudnya dia patah balik pada input. Okey. Nanti kamu tengok dia punya diagram. Nak detail. Okey. Dia punya spec, a ring circuit can serve area 100 square meter. Dia lagi luas dia punya cover. Kamu punya bangunan tu 100 meter square. Lagi luas lah. Kalau yang tadi adalah 30 meter square kan, 2.5. Okey, sekarang 100 meter, dia punya beza dia. Kabel 2.5 sama. Kamu tengok MCB dia. 32 ampere. Kalau yang radial tadi adalah 20 ampere. Kalau kamu guna 32 ampere, kalau untuk radial tadi, kamu guna kabel adalah 4.0. And then dia punya keluasan adalah 60 meter square. Tetapi yang ni 2.5, 32 MCB, lepas tu dia punya area adalah 100 square meter. Itu dia punya beza lah. Okey, so kamu tengok dia punya sini. Okey, katakan tadi di B-board kamu dulu, yang dekat pintu tu, kamu tarik wire left, wire neutral, wire earth. Kamu masuk soket satu. Contoh sini soket satu kan. So daripada soket satu ni masukkan dia punya left, neutral, earth, masuk soket 2, sambung. So sambung masuk soket 3, sambung masuk 4. Okey, sampai soket 4 ni, it return back to consumer unit. Maksudnya daripada 4 ni, kamu patah balik dekat DB. So dia, sebab itu kita namakan ring. Kan? Dia jadi bulatan macam cincin. Kamu pakai cincin tu kan? Ring. Itu dia punya maksud. Okey, spur
Spur ni kamu boleh basically boleh sambung satu lah, one unit socket outlet. Idea dekat sini ke, dekat sini kamu nak sambung satu ke, sambung satu pun boleh, satu extra lah. Jangan sini sambung, sini sambung, sini sambung, sini sambung. So itu calculation dia dah lari. Spur ni satu je kamu sambung. So itu adalah ring. Okey, yang PVC sama, tak ada masalah. Ni method ni sama, equipment pun sama, procedure sama, circuit function. Okey, yang dekat sini, kalau ring ni kita boleh 4 dia punya spek 4 soket. Kalau radial tadi 2 soket aja kan, tak boleh lebih. Sebab bila lebih kamu akan overload. Bila overload, dia akan trip kamu punya MCB. Okay, so kamu punya dimension ni, kamu ukur lah 200 and then kamu potong ekstra kan supaya dia tak terpendek. Okay, so kamu tengok ni masuk. Okay, kamu tengok dia punya tu diagram. Okay, so dari diagram kamu bermula daripada input sini. Okay, so input wire yang pertama kamu ni, L ni first kamu masuk kat sini, soket satu kan. Okay, kamu tengok yang atas tadi tu, yang ni kan, L yang pertama ni masuk sini. Lepas tu neutral masuk sini juga, live pun masuk situ. Wire yang pertama. Okey. Daripada soket yang kedua ni just kamu ambil wire lain, potong, sambung je. L masuk L, N masuk N, E dengan E. Lepas tu kamu ambil lagi wire berapa panjang dia ikut scale yang atas tadi. Kamu masukkan. Sambung. Lepas tu daripada 3 masuk ke 4. Dekat sini dia punya point. Daripada 4 ni kan, kamu tarik balik pergi incoming. Sebab itu dia ada 2 wire ni. Earth pun sama, tarik balik incoming. L pun tarik, tambah lagi wire tarik. So sebab itu kita namakan ring. Kalau tadi radial, daripada 4 ni tak ada, ataupun tadi ada 2 kan. So dekat 2 ni kamu dah stop lah. Sebab itu kita namakan dia radial. So dia pusing balik. Okay, so kamu dah lukis, kamu dah buat macam tu. Okay, then bila kamu dah siap, kamu nak testing. Okay, testing sama je. L dengan, kenapa ada LL ni? Kan? Kalau sebelum ni LL saja. Sekarang LL dash L, NN dash N, EE dash E. Sebab, kamu tengok yang dekat incoming kamu ni, LL, maksudnya kamu ada 2 wire L ni. Sini kan tadi yang masuk satu, and then daripada sini masuk satu. So bila sini, kamu kena combine wire tu lah. Kamu kena pintal dia supaya jadi satu. Dekat E ni pun satu. Dekat N ni pun jadi satu. Wire tu. So dia jadi satu. Sebab itu dia namakan LL. Yang dekat sini L lah. Okay, method dia sama. Maksudnya kamu ada probe tadi. Probe. Merah, positif. Kamu touch dekat LL. Negatif dekat L soket yang pertama. Soket pertama ni kan. Soket pertama. So positif dekat sini, negatif dekat sini. Lepas tu yang E pun sama, positif, negatif. N pun sama. Lepas tu switch tu on off kan. Okay, so dia punya result adalah kalau LL on, maksudnya current boleh flow. So dia punya bacaan dia mesti adalah 0 ohm. Kalau off, current tak ada. So infinity. NN ni tak ada concern dengan switch kan. So dia mesti
0 ohm, 0 ohm. EE pun sama, 0 ohm, 0 ohm. Okey, untuk soket 2 pun sama. Okey, soket 2 kamu touch sini negatif, L dengan L, sini positif, sama. Soket 3 pun sama, soket 4 pun sama. Maksudnya daripada input, touch soket 2, daripada input, touch soket 3 dan 4. So, dia punya result adalah sama macam tabel soket 1 tu. Maksudnya sini 0 ohm, infinity. 0 ohm, 0 ohm, 0 ohm, 0 ohm. And then, soket 3 pun sama. Bacaan dia sama lah semua sekali. Soket 4, ini tajuknya table 7.4 S04, tapi dekat ini tu S03 kan. So kamu tukar ni. S04 sebenarnya. Kamu betulkan S04. Dia punya result sama lah macam atas tu. 0 ohm infinity. 0, 0, 0, 0 ohm. Okey. Lepas tu apa? Continuity test L dengan L, N dengan N, E dengan E. Apa dia maksud L dengan L, N dengan N, E dengan E? Dekat sini test input. Dia kata test input. Tu input tu dekat mana? Input tu adalah dekat sini. Kan? Kamu masukkan power supply tu consider sebagai input. Okey, kenapa L dengan L? Kamu tengok ni, ada dua wire kan? Yang bawah ni satu, yang atas satu. L atas, L bawah. So, kamu touchkan benda tu. E dengan E, N dengan N pun sama. So, bacaan dia mesti adalah, kalau kamu tengok sini, L dengan L. L dengan L ni, mesti bersambung. Tak putus di tengah jalan. Kan? Maksudnya L tu pusing soket 1, pusing soket 2, soket 3, soket 4, dia mesti bersambung. Dia tak putus di tengah jalan. So, kamu kena bacaan dia adalah, jadi bacaan dia adalah 0 ohm lah. Sebab dia tak putus di tengah jalan. Okey, so untuk LL 0 ohm, NN pun sama. EE pun sama. Okey, yang row bawah ni basically tak ada apa lah. Itu tak payah isi. Isi yang ni je. Okey, sekarang short test. Continue dah sudah. Short. LL, NN, NN, EE. EE, LL. So dekat atas tu tajuk dia add incoming cable. So dekat incoming cable, maksudnya dekat sini lah. So tadi LL, NN, LL, EE. Lepas tu EE, NN. Sebab itu dia namakan LL. So kamu wire tu touch dekat sini positif, dekat NN ni pun positif. Kamu kena combinekan lah wire tu. Maksudnya wire tu kamu kena cantumkan. L dengan L ni cantumkan, touch dengan probe. N dengan N kamu cantumkan, touch dengan probe. So dia mesti tidak bercantum. Tidak short. So tidak short maksudnya dia punya tu adalah infinity, infinity, infinity. Kalau kamu dapat bacaan, either 0 ohm ke, 500 kilo ohm ke, mesti something wrong dekat kamu punya wiring. Ada masalah lah, mungkin ada short ataupun wire macam sebelum ni wire dimakan tikus ke apa kan. Okay, so then kamu dah siap semua tu, continuity dengan incoming short test dah buat, kamu guna socket tester macam tadi. S1, S2, S3, S4 ni gunakan socket tester. Okey, so kamu masukkan supply tu, clip tu. Clip merah dekat L, clip hijau dekat E, clip biru dekat N. Kan? So kamu on kan
And then soket tester tu kamu plug dekat soket 1. Lepas tu soket 1 ni buat on off. Lepas tu dekat soket 2 ni cabut, masukkan soket tester, on off soket 2, 3, 4 dan seterusnya lah. So bacaan dia mesti macam tadi lah, ikut LED tu. Hijau-hijau, merah ke hijau-hijau apa, kamu buat yang betul. So yang betul maksudnya di sini kamu tulis correct lah sampai bawah. Kalau kamu jumpa incorrect, maksudnya ada LED yang tak ikut kamu punya tester tu, label tester tu, so kamu kena check balik wiring kamu. Tetapi macam tadi lah, basically kalau kamu continuity okay, short test okay, basically yang bawah ni tak ada masalah. Okay, faham? Ada nak tanya? Result untuk eksperimen nombor 5? Okay. Senang je kan? Tanya susah. Okay, so bila dah buat tester dah okay semua, testing dah okay, and then continuity test, analysis, macam saya explain tadi. Kamu ikut table tu and then kamu explain. Wire ni kamu lukis probe tu dengan kabel tu, lepas tu kamu explain dia punya result lah. Continuity test sama. Short test pun sama. Short test tadi adalah dekat punya incoming kan, LL, NN, LL, EE, NN, EE kan. Kamu explain macam itulah. Okey, lepas tu apa? Lepas tu conclusion, refer, objective, okey. Socket tester on, okey, ni tak payah. Okey, so kamu dah habis lab 4 dengan lab 5. Ada pertanyaan? Takat ni tak ada, sir. Tak ada kan? Okey, boleh tolong on kamera tak? Saya nak ambil attendance. Saya nak snap picture, ambil attendance. Sudah on? Boleh sir. Ada okey. Okey, lebih kurang mana yang ada ya. Sekejap, senyum. Okey, terima kasih. Okey, so basically kamu punya kuliah ni kira dah habis lah kan? Kuliah ke? Okey, so kamu tak ada test, tak ada quiz, tak ada final. So kamu punya kerja adalah tugasan lab dengan assignment saja. Okey, so kamu hutang dengan saya ada berapa? Ada berapa? Ha? 2 lab dengan 1 assignment. Okey, 2 lab maksudnya siapa yang dah ada hantar lab 2 itu okey, maksudnya dia dah settle lab 2, tetapi ada juga yang belum hantar kan lab 2. So lab 2 tu siapa yang belum hantar yang hard copy, macam dulu ada yang dah hantar copy, dia tak perlu dekat outer lah. Tetapi ada juga yang dah buat, group A dah buat kan, tapi report belum hantar. So kamu kena upload dekat outer, lab 2. And then sekarang kamu ada lab 4 dengan lab 5 untuk socket outlet, single socket outlet, SSO. And then kamu ada assignment. So lebih kurang lab 4, lab 5, assignment project. Okay? So assignment project pun saya tengok ada yang dah hantar. So mana yang belum hantar tu saya bagi due date semua sekali ni adalah 20 hari bulan, week 13. Boleh? Boleh, sir. So Boleh, kamu boleh. so kamu upload dekat outer semua sekali. Report sama je. Kamu macam lab 4 ni kan, kamu kena satu grup tu 2 orang, hantar 1 je.
Jangan dua-dua pula hantar. Kan? Macam kamu hantar hard copy tu, satu grup hantar satu report. Yang untuk outer ni pun sama. Maksudnya lab 4 tu kamu hantar satu report. Lab 5 satu report. Grup yang sama lah. Untuk assignment, itu individu kena buat. So, kamu ada mana yang belum lab 2, lab 4, lab 5 dengan assignment. So, kalau lab 2 ada yang hantar, dia punya yang belum buat adalah lab 4, lab 5 dengan assignment. Okay, so basically, kamu dah tu, bila kamu 20 hari bulan tu, kamu hantar, maksudnya 21 tu saya akan download semua sekali. So maksudnya siapa tak hantar masa tu, 21 tu saya download, kalau tak ada maksudnya dia tak hantar lah. Contoh kamu grup ni berapa? Kamu adalah section 6 kan? Section 6, so kamu ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 grup. 13. Grup A ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Grup B ada 6. So ada 13 report untuk lab 2, 13 report untuk lab 4 dengan 13 report untuk lab 5. So maksudnya bila saya download tu, semua grup dia akan download. So kalau grup tu tak hantar, maksudnya dia tak ada hantar lah. Sepatutnya saya mesti dapat 13 report. Kalau saya dapat 11 report, maksudnya ada grup yang tak hantar. So pastikan kamu hantar sebelum due date tu lah. Sebab saya nak marking tu, lama tu marking, banyak nak marking kan. Assignment lebih kurang ada 100. Kamu total section 2, 4, 6, 8. Lebih kurang 100 orang. So semua nak kena marking. Okay, ada persoalan lain? Ruben, okey Ruben. Mana Ruben? Ada datang ke Ruben? Okey itu sir. apa Ruben ni? Okey sir. Oh ada kan? Ada. Oh Kajang macam mana? Okey Kajang. Kajang okey sir. Okey Semua balik kampung Tak ada yang stay kat college? Tak Ada, ada sir. sir. Balik sir. Oh. Chan pun balik ke Chan? Tak, ada kat kampus. Oh you Ini tak balik mana raya You 3 orang sama dengan Eheng Kat Sago. Eheng. Law Lim dengan saya kat Pago. Yalah kata you hari tu tak nak balik. Tak apalah you belajar kat sana. Habis makan macam mana sana? You keluar? Kafe ada buka? Ada. Oh. Okay, so basically kita punya ni dah habis Sekarang minggu 11. So kita punya tu dah habis. Kita tak ada kelas lagi lah. Tetapi kalau kamu ada problem nak tanya boleh aja WhatsApp. Kan kamu tak faham apa-apa pun boleh WhatsApp. So basically kalau kamu dah habis and then kamu boleh fokus untuk subjek lain lah yang ada test 2 kan. Basically minggu-minggu ni banyak test 2. So kamu boleh fokus and then the same time kamu kena buat kamu punya report ni lah. Report ni semua senang kan, jawapan dah bagi apa benda semua. Cuma assignment tu ada sikit lah. Kalau lab ni tak ada masalah. Okay, so mungkin kita tak ada jumpa lagi lepas ni. Tak ada kuliah lagi lah. So dekat sini kira yang terakhir. So terakhir untuk semester ni dah. Okay. So dengan itu saya ucapkan selamat hari raya. Belum habis lagi. Raya hari Jumaat baru habis. 30 Syawal. Maaf zahir batin. Salah silap semasa mengajar kamu satu semester. Kan walaupun tak beberapa kali aja jumpa dekat lab tu. Jadi pun saya tak cam sangat lah muka. Macam Hasirul ni okey lah. Hasirul ni macam mana? Gua Musang. Okey, Gua Musang. Okey sir, okey sir. Okey kamu balik Balik. Okey. So, itulah saya minta maaf zahir dan batin. Maksudnya saya kira dah ajar lah apa yang saya tahu, saya dah ajar kamu. Kalau kamu tak faham mungkin boleh tanya lagi and then kalau kamu nak detail lagi pun mungkin boleh refer dekat YouTube ke dan sebagainya.
Okey, ada persoalan? Ada pertanyaan? Ada sir. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita tutup kita punya briefing hari ini dengan bacaan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sir. Thank you, sir. Halar ilmu, sir. Okey, sama-sama. Ini je